Apa khabar Malaysia? Selamat pagi Malaysia. Ceria hari ini. Kita di studio hari ini pun ceria, Cik ya. Kita punya studio director siap nyanyi lagi untuk menceriakan kita lagi hari ini. Berdansa depan kita memberikan kita mood dan juga kesegaran. Saya rasa setiap pagi kalau dilakukan aktiviti sebegitu mungkin membangkitkan apa membawa mood happy pada si pengacara yang bertugas. Ya gitu. Cik, kalau lah Cik kan pagi-pagi mengantuk, apa yang Cik buat selalunya? Saya biasanya rutin pagi akan mulakan dengan kopi. Sebab kita tahu kopi ni mampu memberi sedikit dalam kandungan dia itulah mampu bila kita minum secawan kopi mampu memberikan kita sedikit suntikan kesegaran untuk kita menggerakkan masa ataupun hari kita seharian. Ya, sebab ada kafein kan. Kafein tu kita tahu dia memberikan tenaga untuk kita. Dan yang paling penting sekali kalau sekiranya kita ni kita sedia maklum gaya hidup kita ketika ini sangat sibuk, tak kira lelaki ke wanita ke apatah lagi seorang ibu yang berkejaya. Pastinya terkejar-kejar masa nak hantar anak lagi, nak mengejarkan waktu masuk pejabat lagi dengan kesesakan lalu lintas yang takut mungkin kelewatan dan maka tak heranlah dengan beberapa kebelakangan ini ya kerap kali kes dilaporkan bahawa anak tertinggal dalam kereta. Itu yang kita nak elakkan sebenarnya. Dan kalau boleh sedikit sebanyak tipsnya adalah kalau saya lah cek dalam situasi yang tersebut sebab saya pun pernah mempunyai anak yang kecil dan mengalami situasi yang sama. Saya tinggalkan perkakas saya di belakang seat tu. Contohnya handbag ke apa-apa barang yang penting lah untuk membuatkan kita menjenguk ke belakang untuk mengambil barang tersebut. Itu antara sedikit tips yang dapat saya kongsikan. Mungkin ada sikap ataupun berlakunya perkara tersebut ada sikap overthinking kot. Yang penting elakkanlah sikap overthinking tu. Banyak berfikir ni Nurul. Betul. Apapun diharapkan apapun perkara yang berlaku pagi ini mungkin anda sedang kecewa ataupun terganggu dengan macam-macam perkara overthinking, pastikan anda tenang, tarik nafas panjang-panjang, insya-Allah segalanya akan dipermudahkan untuk hari ini. Okey, sambil-sambil tu kita semak dulu antara yang terkandung di portal bernama.com hari ini. Ini cerita pasal seorang hero kanak-kanak. Untuk pengetahuan anda, sepanjang bulan November ni merupakan sambutan ulang tahun Hari Kanak-kanak Sedunia yang disambut setiap 20 November setiap tahun. Jadi rentetan daripada perkara itu, ini cerita seorang kanak-kanak diselamatkan keluarga daripada kebakaran tau. Di mana kanak-kanak berusia 9 tahun mengejutkan semua ahli keluarga kerana berjaya menyelamatkan mereka dalam insiden kebakaran di rumah yang berlaku di Sungai Buloh. Ianya berlaku pada September lepas dan apa yang pasti untuk pengetahuan anda sebenarnya ini satu pendedahan yang bagus tau. Tak sia-sia tau kalau ibu bapa memberikan pendedahan, contohnya memasukkan ataupun menghantar anak ke kelas ilmu persilatan ataupun ilmu bela diri. Ini salah satu yang di-apply ataupun dilakukan oleh kanak-kanak tersebut. Sambil tu juga kanak-kanak ini banyak menonton ataupun menyaksikan kartun Upin dan Ipin. Dia ada satu scene di mana bomba menyelamatkan rakan-rakan Upin dan Ipin masa kebakaran. Ya, itu dapat kita saksikan begitu banyak sekali impak ataupun pengaruh terhadap kartun ini dengan apa ditonton ini kepada anak-anak. Dan sepatutnya cek ini saya sokong sekali anak-anak ni sedari usia yang awal lagi kita harus terapkan mereka akan erti tanggungjawab, erti antara hubungan sesama manusia dan di sini akan membina sasiah diri yang lebih cemerlang insya-Allah. Okey, dan seperti biasa cek kita setiap pagi ni kita nak tahu keadaan ramalan cuaca dulu. Betul. Kerana banyak betul hari kita yang kita nak lalui bersama kan. Kita nak tahu apakah aktiviti-aktiviti kita yang kita nak lakukan hari ini dan apa pun. Kita saksikan dulu ramalan cuaca dan seterusnya bersama dengan rakan penyampai dari Bilik Berita bersama dengan Halina Pelavi. Kita saksikan. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Dari Bilik Berita bersama saya Harlina Pelavi.
Bermula 1 Januari 2024, Kementerian Pengangkutan akan melaksanakan perjanjian rangka kerja ASEAN mengenai kemudahan barangan dalam transit yang akan dimulakan di Semenanjung. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, pelaksanaan FFGIP akan memberi peluang kepada syarikat-syarikat logistik tempatan untuk menembusi pasaran ASEAN, seterusnya meningkatkan produktiviti jumlah dagangan negara. Menerusi pelaksanaan ini, 6 negara anggota ASEAN yang terlibat dalam perjanjian AFAF-GIT ini layak untuk mengeluarkan 500 permit ASEAN Goods Vehicle Cross Border bagi kenderaan barangan dagangan untuk berentas sempadan di kalangan negara anggota ASEAN. Di 6 negara ini, setiap negara boleh keluarkan permit untuk syarikat-syarikat logistik, syarikat-syarikat lori tempatan untuk membawa kargo ataupun kontena merentasi sempadan up to 3 countries. Okay. Maksudnya, katakanlah daripada Malaysia, kita nak menghantar kargo menggunakan satu syarikat logistik Malaysia. Dia boleh bawa daripada Malaysia merentasi Thailand sampai ke Laos. Okay. Tanpa kawalan sekarang ni. Maksudnya dia boleh diberikan, dibenarkan. Kalau sebelum ini memang tak boleh lah. Dia tak boleh seamless. Dia tak boleh pakai satu permit, boleh merentasi 3 negara. Untuk tujuan pelaksanaan AFAF-GIT, kerajaan telah mewartakan 2 perundangan subsidiari iaitu Peraturan-Peraturan Pengangkutan Awam Darat, Peredaran Antarabangsa Kenderaan Barangan Rentas Sempadan ASEAN 2023. Kedua, kaedah-kaedah Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan, Peredaran Antarabangsa Kenderaan Barangan Rentas Sempadan ASEAN 2023 pada 20 November lepas. Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dilantik sebagai agensi kompeten yang akan mengeluarkan permit AGVCB di negara ini. Syarikat pengusaha kenderaan barangan tempatan yang memenuhi syarat boleh mengemukakan permohonan secara atas talian kepada APAD dari 1 Januari 2024. Pelaksanaan AFAF-GIT akan mengubah lanskap sektor logistik negara secara drastik di mana aliran pergerakan kargo dan kenderaan perdagangan di kalangan negara-negara anggota ASEAN akan dilaksanakan dengan penyelarasan proses pelepasan barangan dan kenderaan di sempadan. Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasruddin Daud mengarahkan semua agensi dan wakil rakyat di negeri itu untuk mengambil langkah perlu bagi membantu penduduk di kawasan masing-masing susulan hujan berterusan yang boleh mengakibatkan banjir. Jabatan Pengairan dan Saliran meramalkan kejadian banjir akibat limpahan air sungai sekiranya hujan yang signifikan terus berlaku di Kelantan. Beberapa sungai termasuk Sungai Golok dan Sungai Jawi di Pasir Mas, Sungai Kelantan serta Sungai Semerak di Pasir Putih telah menunjukkan kenaikan. Beliau turut menyeru seluruh rakyat Kelantan agar sentiasa peka kepada situasi cuaca dan mematuhi arahan pihak berkuasa, terutama arahan untuk berpindah, awasi keselamatan ahli keluarga, kanak-kanak dan orang tua. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak melakukan sebarang provokasi ketika atau selepas konsert kumpulan rock Coldplay Music of the Spheres World Tour yang dijadual berlangsung di Stadium Bukit Jalil malam ini. Ketua Polis Daerah Ceras, Asisten Komisioner Zam Halim Jamaluddin berkata pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba mencetuskan kekacauan. 75,000 penonton dijangka hadir ke konsert itu. Bagi memastikan keselamatan serta ketenteraman awam terjamin, pemeriksaan badan, beg dan barangan akan dilakukan di pintu masuk yang dibuka pukul 6 petang oleh polis bagi memastikan tiada barangan terlarang dibawa masuk. Beliau turut menasihatkan orang ramai yang hadir ke konsert berkenaan untuk menggunakan pengangkutan awam dan tidak meletakkan kenderaan di bahu jalan sekitar laluan masuk dan keluar stadium. Sekian dari Bilik Berita. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, Tikad Perpaduan, penuhi harapan. Salam hormat. Sejak 2020 sehingga 2022 kerajaan telah membelanjakan untuk promosi
masa itu Paguh dan sistem kerajaan 700 juta ringgit. Iklan, promosi, publicity. Ini bermakna hampir lebih 500 juta ringgit dibelanjakan semasa Paguh dan selebihnya oleh BERA. Tapi BERA tidak belanja setinggi itu kerana ada lebihan. Sebab itu tahun 2023 saya tidak ada apa-apa peruntukan selain meneruskan kontrak yang dibuat semasa BERA. Jadi 700 juta ringgit atau lebih kurang pada peringkat awal 300 juta satu tahun. Itu bagi saya melanggar peraturan dan tata kelola dan keterlaluan. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Hari ini kita akan bercakap pula tentang sambutan Hari Profession Teknikal Negara 2023. Untuk kita cakap dengan lebih lanjut, terlalu teknikal. Tapi tentunya kita bersama dengan tetamu yang cukup istimewa pada hari ini. Kita tahu juga bagaimana sambutan untuk kali ini, apa aktiviti menarik yang telah pun disusun atur. Tentunya pagi ini kita berkesempatan bersama dengan Dato' Insinyur Haji Bidio Zaman Abdul Khalid, Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Sektor Pembangunan JKR Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Selamat pagi Datuk. Terima kasih atas kesempatan masih diluangkan bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dan hari ini kita akan membicarakan mengenai sempena Hari Profession Teknikal Negara 2023. Dan sebelum kita mendalami topik tersebut, mungkin Datuk boleh kongsikan sejarah timbulnya Hari Profession Teknikal Negara ini bagaimana? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dulu saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak bernama kerana memberi pihak JKR Malaysia untuk peluang berkongsi maklumat mengenai sambutan Hari Profession Teknikal Negara tahun 2023 lah. Sebenarnya Hari Profession Teknikal Negara ini telah timbul pada tahun 2017 lah, di mana satu pertanyaan telah diajukan di dalam parlimen, apakah pengiktirafan negara kepada pihak profession teknikal negara profession teknikal di negara ini. Semua itu satu kertas kerja telah dibentangkan oleh pihak JKR untuk bagi pengiktirafan golongan profesional dan akhirnya pada tahun 2018 pihak Jemaah Menteri telah pun bersetuju untuk mengisytiharkan satu tarikh sebagai Hari Profession Teknikal Negara lah. Dan hari tersebut telah ditetapkan pada hari Sabtu yang pertama di dalam bulan Disember lah. Jadi rentetan daripada tersebut sambutan Hari Profession Teknikal Negara telah pun disambut bermula pada tahun 2018 setiap tahun, dan tahun ini merupakan tahun ke-6 hari sambutan tersebut akan dilaksanakan. Mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana sambutan Hari Profession Teknikal Negara bagi tahun 2023 dan mungkin boleh selitkan sedikit antara aktiviti-aktiviti yang telah pun disusun oleh pihak pengajar ataupun JKR sendiri. Okey, Hari Profession Teknikal Negara ini merupakan satu pengiktirafan pihak kerajaan Malaysia kepada semua profesional teknikal di negara kita. Baik. Dan sambutan HPTN ini adalah merupakan satu wadah bagi menghargai jasa para profesional teknikal di atas sumbangan mereka kepada pembangunan negara melalui pelbagai bidang lah teknikal, antaranya kejuruteraan, astronomi, sains, teknologi, pembinaan seni bina, buku dan sebagainya lah. Program tahunan ini menyediakan platform kepada profesion teknikal untuk bertukar pendapat, menyuarakan pandangan dan idea-idea bernas serta peluang berinteraksi dengan masyarakat lah bagi meningkatkan lagi martabat profesion teknikal di negara ini lah. Bidang teknikal ini telah memberikan sumbangan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi dan sosioekonomi Malaysia lah. Baik, mungkin Datuk juga boleh kongsikan. Kita faham JKR telah terlibat dalam penganjuran sebenarnya dengan Hari Profession Teknikal Negara 2023. Maafkan saya, sejak 2018. Jadi mungkin Datuk boleh jelaskan tentang organisasi JKR itu sendiri dan tugas-tugas JKR sebagai agensi teknikal utama di Malaysia ni bagaimana, Datuk? Okey, untuk makluman pendengar semualah, JKR ini telah ditubuhkan pada tahun 1872 lah. Dan kita pun telah meraihkan ulang tahun ke-150 pada tahun sudah lah. Satu organisasi yang agak lama lah. 150 tahun Ya. Jadi JKR telah pun berkembang mengikut peredaran zaman sehingga kini JKR adalah sebagai agensi utama
di Malaysia lah, di dalam negara kita, yang telah memberikan perkhidmatan bukan saja kepada Kementerian Kerja Raya tetapi kepada semua kementerian di dalam Malaysia lah. Jika kita lihat kehidupan kita ni tidak dapat lari daripada JKR lah. Kita dilahirkan, kita pergi ke hospital, dilahirkan di hospital, JKR yang bina. Kita keluar berjalan menggunakan jalan raya yang dibina oleh JKR. Dan juga kita ke sekolah dibina oleh JKR. Dan begitu juga masjid dan pejabat. Jadi secara amnya kehidupan kita ni tidak dapat lari daripada JKR yang merupakan jabatan teknikal yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara lah, kan. Di JKR kita terdapat 4,000 anggaran dan 4,000 golongan profesional. Yang terdiri daripada jurutera awam, jurutera mekanikal, jurutera elektrik dan juga pihak arkitek, jurukubahan dan jurukubangunan lah. Manakala kita JKR mempunyai dalam anggaran 10,000 kumpulan sokongan teknikal yang berkhidmat di seluruh Malaysia lah, kan. Secara kasarnya JKR Malaysia ni terdapat 3 sektor lah utama, iaitu sektor infra, sektor bangunan dan sektor pakar lah. Di mana sektor infra akan mengendalikan menguruskan projek-projek berkenaan infrastruktur, contohnya seperti jalan, cerun dan juga infrastruktur pengangkutan seperti jeti, pelabuhan, lapangan terbang, kan, dan juga stesen kereta api lah. Manakala bagi sektor bangunan pula, dia melaksanakan projek-projek bangunan daripada pelbagai kementerian di seluruh Malaysia lah. Dan yang terakhir ialah sektor pakar, memberikan khidmat sokongan, itu menyediakan reka bentuk dan sebagainya kepada sektor bangunan. Itu secara ringkas pelibatan JKR dalam bidang teknikal. Baik. Dan Datuk mungkin boleh sentuh mengenai sambutan Hari Profession Teknikal Negara bagi tahun 2023 ini. Apakah keunikan dan keistimewaan sambutan pada tahun ini? Okey, terima kasih. Program HPTN tahun 2023 ini telah pun bermula sebenarnya pada awal bulan September lagi lah. Di mana beberapa program telah pun diadakan dan dilancarkan lah. Dan majlis pelancaran HPTN 2023 telah pun disempurnakan pada 18 Oktober 2023 yang lalu lah oleh Menteri Kerja Raya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nathalinggi. Dan tema HPTN kita pada hari ini ialah Profession Teknikal Pemacu Pembangunan Negara, Pembangunan Malaysia Madani. Jadi antara aktiviti yang berjalan, yang sedang berjalan dan yang akan berjalan pada sekarang ini antaranya adalah seperti roadshow, ceramah teknikal, sama ada secara fizikal di majlis-majlis program tertentu ataupun secara webinar, secara online. Itu juga kita mengadakan juga program libat urus ataupun CSR, Corporate Social Responsibility pada badan-badan tertentu. Kita juga akan mempunyai atau mengadakan Carnival Kerjaya Profession Teknikal di mana peserta-peserta boleh menyemak peluang-peluang pekerjaan dan juga mungkin akan ada juga interview yang diadakan pada masa tersebut lah. Di samping itu juga kita akan ada juga permainan sukan, seperti sebelum ni kita telah mengadakan sukan petang dan juga akan ada juga pertandingan STEM lah, iaitu Science, Technology, Engineering dan Maths yang lebih bentuk pada teknikal lah, bagi kepada semua peserta-peserta lah. Dan juga kita akan ada juga anugerah tokoh teknikal industri pada hari kemuncak lah. Jadi hari kemuncak sambutan HPTN sebenarnya akan diadakan pada 4 dan 5 hari bulan September dan akan bertempat di Dewan Damansari Pasir F Putrajaya yang akan dirasmikan insya-Allah oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita Datuk Seri Haji Fazilah bin Haji Yusof lah. Pada hari tersebut beberapa bicara teknikal akan diadakan, antaranya oleh tokoh kejutan negara 2023 kita, iaitu Yang Bahagia Tan Sri Datuk Engineer Syed Muhammad Shahabuddin dan juga beberapa tokoh kejutan yang lain daripada negara ASEAN yang akan menyentuh peluang-peluang pekerjaan dan mobiliti pegawai-pegawai di rantau ASEAN ini. Maknanya pegawai ataupun bidang teknikal di negara Malaysia ini boleh bekerja, ada peluang pekerjaan di negara-negara rantau ASEAN lah. Selain daripada itu, pameran kerjaya juga dan temuduga akan dilaksanakan seperti saya nyatakan tadi lah, beserta dengan pertandingan STEM dan juga kuis
yang akan diadakan pada hari tersebutlah. Untuk makluman peserta juga pada pagi ini sebenarnya telah diadakan juga satu program iaitu JKR Cyber Day 2023 lah di Hotel Casuarina Meru Ipoh yang telah berlangsung semalam dan akan berakhir pada hari ini. Yang JKR Cyber Day 2023 ini adalah merupakan kerjasama antara JKR Ibu Pejabat dengan JKR Perak berserta dengan Persatuan Teknologi Maklumat Perak lah, PTEM. Ya. Jadi tujuan program ini ialah bagi memberikan pendedahan dan pengetahuan serta membincangkan ataupun mengutarakan teknologi terkini di dalam ICT lah. Kan? Baik, berlangsung pada hari kemuncak adalah 4 hingga 5 Disember yang akan berlangsung di Putrajaya. Betul. Adakah pelibatan di antara agensi teknikal dan juga JKR saja ataupun ada juga pelibatan daripada orang luar? Bagaimana, Datuk? Okey, penglibatannya melibatkan semua jabatan lah, semua melibatkan pihak swasta juga dan pihak universiti dan program ini sebenarnya ditujukan kepada semua lapisan masyarakat, sama ada daripada pihak universiti, pihak sekolah, pihak swasta, GLC dan pegawai kerajaan lah, bagi sama-sama kita menghayati atau memahami bidang teknikal inilah. Sebenarnya pihak JKR telah ada menyediakan 6 platform media bagi memudahkan para peserta mengetahui atau maklumat yang lebih lanjut mengenai program ini. Antaranya lah seperti laman web HPTN 2023 iaitu www.hptn-my.com. Kita juga ada capaian di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan LinkedIn. Jadi semua pengkongsian maklumat dan ataupun apa yang kita ingin kongsikan mengenai profession teknikal ini boleh kita kongsi di hashtag HPTN 2023. Okey, dan Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan harapan Datuk terhadap penganjuran Hari Profession Teknikal Negara pada tahun ini. Okey, terima kasih. Harapan saya ialah agar program HPTN 2023 ini dapat akan berlangsung dengan jayanya dan mencapai sasaran kepada semua rakyat Malaysia lah, dari segenap lapisan untuk bagi kita memahami dan menghayati kepada semua warga profesion teknikal yang telah sama-sama menggerah keringat di dalam menyumbang kepada pembangunan negara selama ini. Profesion ini akan kekal relevan dan penting di dalam memacu pembangunan negara di masa hadapan lah. Oleh kerana sumbangan yang besar profesion teknikal ini adalah wajar, ya, satu pengiktirafan diberikan kepada profesion inilah. Sambutan Hari Profesion ini juga adalah secara percuma lah dan terbuka kepada semua peserta, terutamanya tadi seperti yang saya maklum pada sektor awam, badan berkanun, GLC, pihak swasta, universiti dan juga sekolah lah. Pra-pendaftaran boleh kita laksanakan lebih awal supaya kita akan berikan satu ECJ selepas penyertaan kepada program tersebut lah. Dan bagi menarik minat, ya, harapan saya juga bagi menarik minat anak-anak muda di sekolah bagi mengenal apa sebenarnya profesion teknikal itu adalah diharapkan agar dapat mereka sama-sama menyertai atau menyemarakkan program sambutan hari ini dan juga bagi mereka boleh supaya mereka melahirkan rasa cinta untuk menceburi bidang teknikal sebagai bidang kerjaya mereka di masa akan depan. Di masa akan depan. Dan Datuk, mungkin berbagi masa yang ada ni kita nak tanya juga Datuk mengenai Hari Profession Teknikal Negara. Siapa yang perlu hadir sebenarnya? Okey, sebenarnya ia melibatkan semua lapisan masyarakat lah, kan. Sudah tentu ahli-ahli teknikal ialah sebagai penyumbang yang menjayakan hari tersebut. Tetapi fokusnya adalah kepada semua rakyat lah, supaya mereka mengenal pasti, mengetahui dan juga menghargai profesion teknikal itulah yang telah berjasa membangunkan negara kita. Mungkin ada di antara anda yang berminat untuk tukar profesion ataupun baru mungkin tercari-cari untuk menyertai bidang ataupun profesion teknikal ini, mungkin boleh mencuba nasib datang ramai-ramai pada 4 hingga 5 Disember ini di Putrajaya. Ya, ataupun tak kenal, orang kata tak kenal maka tak cinta. Ataupun sikit lagi dia punya pautan, anda boleh layari untuk maklumat lanjut www.hptm-my.com. Terima kasih banyak pada tetamu kita iaitu Datuk
Insinyur Haji Video Zaman Abdul Khalid, Ketua Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya Sektor Pembangunan JKR Malaysia. InsyaAllah kita harapkan program ini dan karnival ini berjalan dengan seperti yang dirancang. Okey, terima kasih. Dan kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Dan bertemu kembali, masih lagi setia bersama kami. Terima kasih kami ucapkan. Dan kalau tadi kita bercakap mengenai Hari Profession Teknikal Negara, dan kali ini kita nak menyentuh pula mengenai air punca kehidupan, melestarikan pengurusan bekalan air. Dan air dan manusia ni, Cik, tak dapat dipisahkan. Betapa pentingnya air ini. Orang kata apa, kalau mak-mak saya dululah kan, di kampung saya ingat lagi, biar tak ada bekalan elektrik hari ni, jangan putus bekalan air. Begitu pentingnya peranan air itu kan. Betul. Okey, untuk itu kita bersama hari ini dengan tetamu kita seterusnya, iaitu Pengarah Bahagian Bekalan Air Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim, Insinyur Haji Sulaiman Khamisan. Terima kasih Tuan Haji atas kesudian juga meluangkan masa pagi ini bersama-sama dengan kami. Mungkin kita boleh terus bercakap tentang, tadi kita dah bercakap tentang Hari Profession Teknikal Negara. Rentetan dengan itu, dalam konteks yang sama, Hari Profession Teknikal Negara ini, apa pandangan Tuan mengenai profession teknikal di bidang bekalan air itu sendiri? Seperti yang Nurul Cik bagi tahu tadi, bekalan air bukan satu benda yang penting dalam kehidupan kita lah. Jadi untuk menguruskan bekalan air, kita perlu profession teknikal yang ramai. Betul. Jadi sekarang ni kita dalam konteks ini kita nak mewawarkan apakah fungsi cabaran dalam kita menghadapi untuk kita membekalkan air ke rumah-rumah setiap rakyat di Malaysia ni lah. Jadi tujuan kita ni adalah untuk kita memastikan rakyat semua tahu, especially generasi muda, berkenaan profession teknikal yang terlibat dengan bidang bekalan air ni lah. Jadi kita harap mereka berminat dan dapat memastikanlah dan mengambil minat untuk menceburi bidang ni dan memupuk semangat mereka untuk kita menyediakan tenaga pekerja di masa akan datang untuk kita membangunkan sumber bekalan air di negara kita ni lah. Ini satu benda yang penting untuk kita hadapi. Okey, dan Tuan Haji, berbalik kepada Hari Profession Teknikal Negara, bagi pandangan Tuan Haji sendiri mengenai profession teknikal di dalam bidang bekalan air ini, sejauh manakah sambutannya dan pengisiannya terhadap bidang ini? Dari segi bekalan air, pada ketika ini memang kita memerlukan ramai profession teknikal dan bekalan, sebab dia bekalan air ini bukan hanya melibatkan juruter saja, dia melibatkan dari segi dia punya ahli sainsnya, disebabkan dari segi kemisnya, pekerja-pekerja teknikal apa semua itulah untuk dan kajiannya perlu kita, sebab kita menghadapi cabaran dari segi bekalan air ini dan berdasarkan pada dari segi masalah perubahan iklim yang kita hadapi sekarang ni. Jadi untuk akan datang kita perlu menyediakan kemudahan bekalan ini untuk generasi akan datang. Kalau kita tak jaga sumber air kita sekarang ni, kita tak pasti sama ada ia akan cukup untuk memenuhi keperluan. Jadi keperluan ramai teknikal expert-expert ni untuk kita membantu kita dalam membangunkan bekalan air negara kita untuk memastikan sumber bekalan air kita dijaga dengan baik dan air yang kita sediakan dapat dibekal mencukupi untuk ke semua keperluan rakyat negara kita ni. Mungkin Tuan juga boleh berkongsi lebih terperinci tentang fungsi dan juga tanggungjawab bahagian bekalan air ini bagaimana bagi pengetahuan masyarakat kita sendiri. Kita bahagian bekalan air, fungsi utama kita adalah untuk kita menyediakan infrastruktur bekalan air di seluruh negara kita. Di samping itu kita juga bertanggungjawab untuk melaksanakan kerja-kerja NRW atau non-running water, untuk memastikan air yang kita bekalkan tu tidak hilang membazir begitu saja. Dan kita juga bertanggungjawab kepada pengurusan bekalan air di Labuan dan pada masa itu kita juga bertanggungjawab kepada pemeriksaan keselamatan pangan-pangan di negara kita ni dari segi bekalan air. Jadi itu adalah antara 4 fungsi utama bahagian bekalan air untuk memastikan bekalan air dekat negara kita dibangunkan dengan secara mampan dan lestari lah. Dan apabila kita lihat bekalan air kita di Malaysia, alhamdulillah Cik dia setakat ini berada dalam keadaan baik, air pun bersih dan pastinya mengenai yang kita ingin sentuh mengenai jumlah peruntukan yang telah disediakan dalam perbelanjaan yang telah dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan dalam membangunkan infrastruktur bekalan air di negara ini untuk sehingga tahun 2023. Bagaimana tu Tuan Haji? Okey, sehingga 2023 ni dalam tempoh RMK12 iaitu daripada 2021 dan 2023, kerajaan telah menyediakan peruntukan sebanyak 16.4 bilion peruntukan untuk kita membangunkan kemudahan bekalan air di negara kita, di mana setakat ini kita telah membelanjakan lebih kurang 41 bilion untuk kita sedang pembangunan itu. Dan
pada masa sama kita juga untuk tahun 2023 ini sahaja kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 1 bilion untuk kita membangunkan infrastruktur bekalan air di negara kita. Ini melibatkan macam-macam lah. Kolam, empangan, loji air, sistem agihan, tangki air, baraj. Ini semua struktur dan infrastruktur bekalan air yang kita bangunkan untuk memastikan bekalan air mencukupi untuk menampung keperluan negara. Sebenarnya dalam kita menikmati kemudahan air yang diberikan kepada kita, ada di antara kita yang mengambil mudah tentang kemudahan yang diberikan. Kadang-kadang menggunakan air tanpa had, sesuka hati saja sehingga berlaku pembaziran. Jadi kita nak tahu juga air yang disalurkan ke rumah kita ni diambil kira bagaimana caranya? Untuk makluman semualah, kita air ni kita banyak bergantung kepada hujan dekat Malaysia ni. Kalau kita lihat berdasarkan kajian yang telah kita jalankan, keperluan bekalan air kita untuk tempoh daripada tahun 2020 hingga 2023 sebanyak daripada 17.2 bilion kubik meter hingga 18.2 bilion kubik meter. Jadi berdasarkan kepada hujan yang kita terima tu, jumlah hujan yang kita terima setahun adalah lebih kurang dalam 971 bilion kubik meter. Kita punya hujan banyak, terlampau banyak hujan, kadang sampai banjir. Sekarang kita tengah menghadapi banjir sekarang. Jadi daripada jumlah tersebut 58 bilion kubik meter adalah ataupun 6% dia akan meresap dalam tanah dan dalam lebih kurang 495 bilion kubik meter ataupun 51% dia akan masuk dalam sungai, mengalir melalui sungai lah. Dan sebanyak 417 bilion kubik meter atau 43% itu akan menyejat ke udara. Jadi pada jumlah tersebut dalam yang sungai, daripada air sungai tu kita cuma pakai lebih kurang dalam 4% saja. Jadi punca utama air di negara kita lebih kurang 97% air kita ambil air daripada sungai. Dan kita pakai hanya berapa pada tadi? 4% saja kita ambil. Saja. Yang lain semua buang ke laut. Ataupun bila banyak macam musim banyak ni banyak hujan kan, banjir. Cuma dia kadang bila dia ada musim hujan banyak, ada musim kemarau. Jadi itu yang cabaran-cabaran kita kena hadapi lah. Jadi pentingnya sungai itu kepada kita lah. Jadi itu yang kita nak bagi tahu rakyat semua. Kita perlu melihat pada sungai itu sendiri sebagai sumber air kita. Jadi kalau kita lihat tu, kita kena jagalah sumber air sungai itu. Okey. Tadi Haji Sulaiman dah katakan kita ni menggunakan air sekitar 4% sahaja kan. Tapi kita nak tahu juga kenapa kadang-kadang kita berdepan dengan masalah gangguan bekalan air tu. Di manakah puncanya ataupun mungkin kita boleh jelaskan kepada rakyat Malaysia ketika ini. Itulah yang kadang-kadang kita orang akan bertanya kita ni banyak hujan tapi ada kalanya kita tak ada air kan. Jadi banyak perkara-perkara yang kita hadapi, antara punca utamanya bekalan air yang kita hadapi adalah segi masalah pencemaran bekalan sungai kita sendiri. Sebenarnya rakyat kita ni kadang kita perlu dia buang sampah kan, kita buang sesuka hati, buang benda-benda bahan buang kan semua kat sungai. Dalam sungai itu macam-macam ada. Jadi bila ada berlaku pencemaran kat sungai ni, jadi logik kita tak boleh nak merawat macam-macam kekotoran dalam sungai itu. Jadi itu menyebabkan puncanya salah satu punca berlakunya gangguan bekalan air itu sendiri. Jadi kita perlu jagalah sungai. Maksudnya apa semua barang-barang tu kita perlu dari segi barang buang kita pun jaga, jangan buang apa-apa kekotoran dalam sungai lah. Ia akan menyebabkan pencemaran. Satu lagi, bila musim hujan ni dari segi negara kita masih lagi membangun. Jadi kita perlukan pembangunan, tapi dari segi mana kita perlu kawal. Kadang-kadang bila kita tak kawal tu pembangunan tu, bila kadang-kadang dia bangunkan untuk katalah nak, especially sekarang ni Musangking lah, ladang Musangking, bila dibangunkan bila hujan lebat ni kelodak tanah-tanah tu akan mengalir masuk dalam sungai. Ini menyebabkan sungai-sungai kita menjadi cetek dan kelodak-kelodak tu tanah selut dalam sungai itu tambah tinggi, menyebabkan loji kita tak boleh nak beroperasi. Sebab kalau in terms of technical tu dipanggil turbidity atau kekeruhan di terlampau tinggi. Jadi bila kekeruhan terlampau tinggi, loji kita tak berupaya untuk merawat, jadi kita terpaksa memberhentikan loji. Walaupun orang kata kenapa musim hujan, tapi air tak ada juga. Jadi benda inilah menyebabkan berlakunya gangguan bekalan air. Jadi mungkin sebagai pihak berwajib, apa tindakan yang diambil dan apa cabaran untuk daripada tindakan yang dibuat ini sebenarnya? Jadi dari segi untuk kita mengatasi perkara ni, yang penting untuk kita pencemaran tu kita rakyat perlu sedarlah. Apa yang bahan buangan yang sungai itu bukan tempat membuang sampah atau membuang barang-barang sampah. Jadi kita kena jaga sungai kita. Jadi ataupun alur sungai, parit, kelongkang di sekeliling kita itu kita kena jaga sebab lambat laun semua kekotoran yang kita buang daripada rumah kita yang ataupun kita masak, kita buang minyak dalam singki, dia akan mengalir dalam longkang dan mengalir dalam sungai. Jadi dia akan menyebabkan punca pencemaran. Jadi perkara ni kita perlu amal tindakan lah. Dan dari situ perkara dari segi di agensi kita, di pihak bekalan air dan juga mana-mana agensi berkaitan dan badan kaunselir air negeri-negeri masing-masing pun sekarang telah masing-masing untuk
perlu meningkatkan lagi penguasaan. Maksudnya kita kena pastikanlah siapa yang mencemarkan sumber air kita ni diambil tindakan dan dikenakan hukuman yang setimpal bagi menjadikan contoh pada orang lain agar perkara ini tidak dilakukan. Kita sama-sama kita perlu berjaga sungai kita lah untuk memastikan tiada berlakunya pencemaran. Selain daripada itu, kita juga menghadapi, macam yang saya cakap tadi, kita hujan banyak. Tapi kenapa air kita tak cukup? Jadi kita untuk ini kita dari segi bekalan air kita merancang untuk kita membina lebih banyak kolam-kolam takungan. So that bila kita banyak kolam, bila musim hujan tu kita tak ada air untuk kegunaan kita. Jadi bila musim kemarau, air yang kita tadah tu boleh kita gunakan untuk keperluan bekalan air kita lah. Jadi tapi satu lagi yang kita hadapi adalah dari segi kos lah. Untuk membangunkan semua infrastruktur bekalan air ini, kos dia agak besar. Jadi itulah, jadi kita harap pihak rakyat sedar perkara ini dan sama-samalah kita membantu memastikanlah kita jaga sumber air bekalan kita untuk mengelakkan berlakunya dan kita air infrastruktur yang kita sediakan ni dapat menampung memberi kemudahan bekalan yang mencukupi lah. Itu antara cabaran-cabaran yang kita hadapi lah. Dia punya membangun. Sebenarnya kita nak tahu juga antara isu-isu yang dihadapi dalam pengurusan bekalan air di negara kita ni. Mungkin ada Tuan Haji nak bangkitkan yang mana boleh menambah baik dari segi pengurusan itu sendiri. Betul, sebab isu yang kita hadapi sekarang ni kebanyakan kita punya infrastruktur bekalan air kita telah lama. Especially kita punya sistem pipe kita lah yang kita alihkan untuk pipe ni sebab kita air daripada loji kita proses dan kita perlu menggunakan sistem pipe untuk kita salurkan ke rumah-rumah dan ke bangunan-bangunan. Kita menghadapi masalah non-renewable water, kadar air tidak terhasil yang tinggi. Kat negara kita lebih kurang 37%. Maksudnya kalau 1 liter yang kita keluarkan daripada loji itu lebih kurang 0.40 liter yang membazir begitu saja dan negara kehilangan lebih kurang 3.6 bilion setahun. Kita rugilah air yang hilang yang tidak berhasil, maksudnya air yang bocor, pipe bocor, kecurian, pipe pecah apa semua ni menyebabkan kita kerugian. Jadi ini perlu juga kos yang tinggilah untuk kita, especially untuk kita menggantikan pipe-pipe saluran bekalan air yang kita hadapi lah. Dan satu lagi adalah dari segi kalau kita lihatlah bekalan air ni kita punya, kalau kita bandingkanlah dengan bil elektrik dengan bil telefon dengan bil air. Cuba Nurul tengok macam ni. Kita punya bil elektrik mungkin satu bulan RM1,000 lebih atau mungkin dalam 100 lebih kalau paling murah lah kan. Bil telefon mungkin satu orang mungkin beratus-ratus kan sebulan. Tapi bil air mungkin average kita bayar hanya RM50 je. Jadi bil air ni terlampau murah lah. Dan bila bil air kita terlampau murah ni, jadi operator-operator syarikat air ni dia dari segi dia punya kutipan hasil dia tak dapat nak menampung sebenarnya kos untuk membangunkan negara ni. Jadi kita saya rasa sebagai rakyat biasa kita perlu sedarlah di mana kita perlu perkhidmatan bekalan air ini perlu standing dengan perkhidmatan bekalan elektrik dan dengan telekomunikasi dan kita perlu bersedialah untuk membayar lebih di masa akan datang untuk memastikan industri bekalan air ini boleh berada dalam keadaan mampan dan untuk kita menampung lah. Kalau tidak nanti industri ini akan kolaps sebab kalau tidak kos tu kita tak dapat menampung, kita tak dapat recover kos yang kita laburkan untuk membangun sebab kos ini terlampau tinggi untuk kita bangun. Itu dari segi perkara itulah yang kita perlu tekankan di sini. Nak dapatkan air senang dengan harga murah lagi tapi kos tu yang sebab kita pagi biasa kita tak kisah air tu datang daripada pagi-pagi bila kita as long kita boleh buka pipe ada air. Okey, kita tak kisah. Tapi bila dah tak ada air baru kita rasa benda tu lah. Jadi sebenarnya nak menyediakan kemudahan tu menyebabkan kos, menyebabkan banyak perkara lah yang kita perlu. Dan kita wajib boleh kongsikan apakah langkah-langkah yang boleh kita ambil bagi memastikan kelestarian bekalan air di negara kita ini di tahap yang sepatutnya. Seperti macam saya cakap tadi lah, dari segi kos tu, jadi masa kita rakyat kita perlulah bersedia untuk membayar lebih untuk perkhidmatan bekalan air. Sebab kebanyakan kita ambil benda tu, kita ambil, kata kalau orang putih cakap, take things for granted lah. As long as ada air, kita tak kisahlah. Jadi sepatutnya kita perlu bersedialah untuk membayar lebih kepada air yang diberikan kepada rumah kita. Dan satu lagi adalah kita perlu menjalankan langkah-langkah penjimatan penggunaan air. Sebab kalau di negara kita ni dari segi penggunaan air itu kita banyak membazir. Jadi kita tak jaga sebab kita rasa air tu kita ada je air. Sebenarnya kita guna tinggi. Kalau ikut purata kita dari segi satu orang kita 244 liter per kapita per day. Kita menggunakan air itu. Kalau berbanding dengan Singapura, dia hanya guna 165 saja liter per kapita per day.
di mana Thailand 195 je. 195 ini yang disyorkan oleh WHO lah, penggunaan yang kira biasa. Tapi di negara kita guna lebih banyak. Jadi saya rasa perkara ni rakyat kita perlu sedarkan perkara ni, kita perlu jimatkan penggunaan. Sebab air yang kita ada, kita tak semestinya akan ada selama-lamanya. Sebab sumber air kita terhad. Lepas tu kita lagi menghadapi perubahan iklim, sekarang cuaca akan datang, ada masalah El Nino-nya apa semua tu. Jadi sumber air kita semakin berkurangan. Jadi kita perlu melaksanakan penyematan bekalan air kita. Dan sebagai contoh lah, kalau kita satu rumah kita gunakan 25,000 liter air sehari, biasa ni average lah. Ini bersamaan dengan 5 buah lori tangki minyak tu yang hantar ke rumah kita dengan 5,000. Kalau kita guna 25,000 liter, kalau kita bahagikan average untuk satu hari kita gunakan lebih kurang 830 liter sehari. Jadi kalau kita lihat 830 liter hari itu sama dengan 830 botol 1 liter yang kita beli setiap hari tu kan. Kos dia tu kalau kita kira satu botol tu average lebih kurang dalam RM3 kan. Kita kira lebih kurang dalam RM2,500. Ya. Itu kalau kita air beli dalam botol. Tapi air yang kita bayar kat rumah kalau kita 25 liter hanya lebih kurang RM18 saja. Jadi kalau kita banding air botol dengan air kita dapat kat rumah tu, harga dia terlampau sedikit. Jadi yang tu kita kena ada penyematan kat sana. Betul. Kita kena ambil satu tindakan lah di mana kena ada dekat mindset ni, jangan kita fikirkan kita tahu air tu murah so kita boleh guna dengan sewenang-wenangnya tanpa had kan. Jadi kalau boleh elakkanlah pembaziran, gunakan air dengan sebaik-baiknya selagi kita ada nikmat itu di dunia. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Insinyur Haji Sulaiman Kamisan, merupakan pengarah bahagian bekalan air daripada Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim untuk topik dan juga perincian mengenai air punca kehidupan, melestarikan pengurusan bekalan air. Dan kita akan berhenti rehat sekali lagi dan kembali selepas ini. Bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Hari ini kita bercakap tentang perkara teknikal je, teknologi, digital, inovasi. Jadi terlalu teknikal untuk kita perincikan dan tentunya orang yang layak saja untuk bercerita tentang itu. Tentunya hari ini kita bercakap tentang program Digital Innovation Creativepreneur DICE 2023 dan tentunya wakil pada hari ini kita berkesempatan bersama dengan Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Azim Khalili Rohin selaku pengarah Pusat Kerjaya Tekno Usahawan dan Jaringan Pintar Pakat Universiti Sultan Zainal Abidin dan juga penasihat program Digital Innovation Creativepreneur DICE 2023 dan di ujung sana Teknologis Dr. Isma Hafizi Ismail, Timbalan Pengarah Pusat Kerjaya Tekno Usahawan dan Jaringan Pintar Pakat Universiti Sultan Zainal Abidin dan juga pengarah program Digital Innovation Creativepreneur DICE 2023. Dipersilakan. Selamat datang. Kan? Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa. Mungkin siapa nak mulakan dulu ni? Okey, dan mungkin kita boleh mulakan dengan Dr. Azim dulu ya. Mungkin Dr. Azim boleh terangkan apakah program DICE 2023 ini dan mungkin boleh berkongsikan mengenai perincian program ini dan juga fungsi pakat terhadap program ini. Okey. Terima kasih. Terlebih dahulu saya kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Saya sebenarnya ingin ambil kesempatan inilah untuk mengucap terima kasih kepada Slot Apa Khabar Malaysia kerana beri peluang kepada kami untuk memperkenalkan program kesusahanan yang dibawakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan dianjurkan oleh Universiti Sultan Zainal Abidin lah. Dan mengikut
program ni kita panggil Digital Innovation Creativepreneur 2.0 ataupun short form ni lah DICE 2.0 lah. Program ini merupakan program keusahawanan melibatkan innovation digital yang mana lebih dalam usaha kita untuk memupuk usahawan dari segi kreatif. Dan kita ambil amanat YBM, Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi sendiri. Beliau ada mention sebenarnya dalam kekangan paling besar dalam pembangunan ekonomi yang kompetitif ialah kurangnya bakat unggul dalam sains, kejuruteraan, teknologi dan juga kreatif. Jadi di sinilah peranan DICE untuk kita panggil mengambil kesempatan untuk kita membantu dalam meningkatkan pembangunan ekonomi yang kompetitif tersebutlah. Untuk yang sedia maklum, saya kata tadi, program ini merupakan program dibawa oleh KPT dan dianjurkan oleh UNIZA dan pakat sebenarnya adalah kita panggil urusdia yang menguruskan program-program inilah. Dan alhamdulillah ini merupakan program yang kita panggil kesinambungan daripada program yang lepas. Pada tahun lepas kita dah buat program ini, kita panggil DICE 1.0 dan alhamdulillah tahun ini kita buat DICE 2.0. Kita cuba menambah baik program ini agar dia jadi lebih kompetitif dan bersesuaian dengan amanat YBM itu sendirilah. Untuk program kali ini mungkin Dr. Ismail boleh jelaskan antara kategori yang dipertandingkan dalam program DICE untuk kali ini 2023. Adakah sama ataupun ada penambahan kategori ke bagaimana? Okey, jadi untuk DICE 2023 kita ada penambahbaikan lah. Okey, so untuk tahun ini kita ada 4 kategori iaitu kategori pertama animasi, kategori kedua filem pendek, kategori ketiga adalah interaktif media, aplikasi berbentuk augmented reality ataupun virtual reality. Manakala kategori keempat permainan digital. So aplikasi berbentuk permainan digital lah. So kategori yang dipertandingkan ini memang relevan lah dengan pelajar-pelajar daripada universiti-universiti tempatan dan juga antarabangsa. Baik, dan kita nak tahu juga siapakah peserta yang layak menyertai program ini dan ianya terbuka kepada siapa? Okey. So untuk peserta yang layak, sebenarnya program ini kita terbuka kepada seluruh pelajar prasiswazah Universiti Awam lah. Jadi yang mana kita buka untuk semua Universiti Awam di Malaysia dan juga Jabatan Politeknik dan juga College Community. Tapi untuk tahun 2023 ataupun DICE 2.0 kita telah meluaskan lagi penyertaan kepada universiti swasta dan juga IPT luar negara lah. Jadi sebab kita kalau boleh kita nak ada interaksi, kita panggil integrasi dan juga keserakanan tu kita nak masukkan pelajar-pelajar daripada bukan daripada UA boleh juga masuk kita punya program dah. Oh ya, mana pelibatan? Ya, pelibatan. Adakah untuk tahun ini saja ataupun sebelum ni juga pelajar luar boleh terlibat sama? Sebelum ni memang terhad kepada UA dan juga Politeknik saja. Tapi tahun ni kita buka lah, kita bagi peluang. Dan sebenarnya kita nak meriahkan lagi dan kalau boleh at least kita boleh sharing program ini. Kita nampak kita panggil at least kita boleh contribute lah kepada kita panggil level yang lebih tinggi sikit untuk kita pastikan produk yang kita hasilkan ni akan berada value di market dalam market pasaran lah. Baik, bila sebenarnya Dr. Ismail, sebenarnya bila akan bermula dan mungkin boleh bagi sedikit gambaran Dr. Ismail bagaimana pelaksanaannya perjalanan program DICE 2023 untuk kali ini? So perjalanan program kita ada 3 fasa sebenarnya. So fasa 1 kita akan bermula dengan camp idea kreatif. So camp ni kita akan buat secara dalam talian. Baik. So melibatkan industri-industri ekonomi kreatif lah. Seperti KRU, MDEC, Kreda dan sebagainya yang akan bagi sharing session kepada pelajar-pelajar yang menyertai program ni. Kemudian bermula Disember sehingga April 2024 kita akan mulakan pembangunan produk dan juga mentoring daripada industri kepada semua peserta-peserta DICE 2023 ni. Okey. Manakala fasa 3 atau fasa terakhir melibatkan pameran dan juga pertandingan akhir yang akan dilaksanakan di Kementerian Pendidikan Tinggi. Okay. So kita akan buat majlis penutup dan juga penyampaian hadiah kepada peserta yang bertanding lah. Kalau kita dengarkan tadi semua pelaksanaannya ataupun perjalanannya melalui atas talian online. Maksudnya yang fasa yang terakhir dilakukan secara bersemuka. Ya, fasa akhir saja yang kita
laksanakan secara bersemuka. Bagaimana dengan sebelum ni? Adakah sama seperti flow-nya? Ada sedikit perbezaan lah sebab kalau sebelum ni fasa 1 dan fasa 3 tu kita laksanakan secara bersemuka. Tapi tahun ni kita laksanakan bootcamp tu secara online disebabkan kita ada peserta daripada luar negara dan sebagainya lah. So, antara negara luar negara yang menyertainya? Setakat ni kita ada menjemput IPT daripada Indonesia dan juga Singapura untuk join sekali kita punya program tahun ni. Okey, baik. Dan kita nak tahu juga, Doktor, apakah keunikan program DICE 2023 kali ini? Okey. Macam saya kata tadi kan, program ini merupakan salah satunya program yang berfokuskan keusahawan kreatif yang dianjurkan oleh KPT dan juga UNISA. Dan dia lebih kepada bersifat transdisiplinary lah, yang mana lintas disiplin yang melibatkan industri kreatif dan juga keusahawanan digital bagi menambahkan penghasilan usahawan kreatif di kalangan pelajar universiti. Dan kalau kita tengok, sebenarnya ia salah satu cara untuk kita contribute kepada menyumbangnya pelajar yang kita panggil kategori dalam high value gig lah, gig ekonomi. Sebab mereka bukan saja menjadi keusahawanan, tapi diorang sebenarnya boleh memberi, kita panggil apa, memberi perkhidmatan apa yang diorang belajar, meningkatkan dia punya, kita panggil apa, dia punya kepakaran tu untuk jadikan salah satu servis yang boleh diberikan kepada pihak industri dan sebagainya lah. Sebab tu sekarang pun kita lebih berfokus kepada high value gig untuk kita promosi kepada graduan-graduan di Universiti Awam Malaysia. Kalau kita menyentuh tentang perkara kreatif ni, biasanya ia bersifat terbuka, melibatkan kepakaran. Adakah untuk kali ini DICE 2023 ni ada tema tertentu untuk mereka yang nak menyertai kena ikut tema itu? Okay, so untuk tema tahun ni kita akan, sebenarnya tema ni dia ada unsur surprise sikit. Kita akan umumkan masa bootcamp lah, tapi memang setiap kali pertandingan dilaksanakan memang kita ada tema tertentu, kategori-kategori, mengikut kategori yang dipertandingkan. Mengikut kepakaran masing-masing juga untuk memilih. Baik, baik, apakah bentuk kerjasama yang dilaksanakan oleh pihak KPT dan juga UNISA? Mungkin boleh kongsikan. Jadi KPT sebenarnya adalah kita kira apa ni, pengajar utama lah program ni di samping UNISA. Cuma sekarang ni kita ada kerjasama dengan rakan strategik lain seperti MDEC, Malaysia Digital Economic Corporation. Di mana MDEC ni champion lah dalam kandungan animasi, semua kita tahu kan. Setiap kali cerita animasi tu ada MDEC kat belakang. So salah satu apa ni, rakan strategik utama kita MDEC yang akan apa ni, guide lah student, peserta-peserta semua dari segi kategori animasi dan juga games apa ni daripada MDEC lah. Selain itu kita ada kerjasama dengan Cradle, apa ni pun salah satu agensi yang bagi funding lah untuk kandungan kreatif ni, kandungan kreatif. Kita pun ada kerjasama dengan KRU Studio untuk filem pendek dan juga Finas sendiri lah. Antara kerjasama strategik lah dengan agensi dan juga industri yang terlibat sama untuk DICE 2023 bersama KPT. Saya cuba bayangkan nak dapatkan gambaran apa kandungan kreatif yang pernah dihasilkan sebelum ini sebenarnya dalam program DICE 2023 ni. Ada contoh. Jadi untuk tahun lepas, peserta-peserta menghasilkan filem pendek animasi. Itu antara konten yang dihasilkan lah. So untuk animasi mereka hasilkan trailer selama 2 minit. So untuk filem pendek 5 minit punya short duration dia tu selama 2 minit. Okey, dan untuk Cik Azim pula mengenai harapan terhadap penganjuran program Digital Innovation Kreatif Penuh DICE 2023 kali ini. Okey. Sebenarnya harapan kami besar harapan lah, sebab kami sebenarnya ingin kita panggil apa, memupuk kesadaran di kalangan pelajar-pelajar mahasiswa di universiti ini untuk lebih rapat datang ke pusat keusahawanan di Universiti Awam masing-masing untuk menyertai program-program sebeginilah. Sebab secara tak langsung apabila kita menyertai program-program ini, sebenarnya kita dapat menambah nilai kepada graduan itu sendiri. Sebab macam program DICE ni sebenarnya kita ada kolaborasi dengan MDEC dan juga KRU, yang mana pada akhir program nanti kita akan dapat kompetensi daripada MDEC dan juga KRU lah. So yang mana sijil-sijil tersebut sebenarnya begitu bernilai yang boleh kita menambah value kepada graduan itu sendirilah apabila untuk mereka mencari pekerjaan dan sebagainya. Okey, untuk maklumat lanjut sikit lagi yang nak menyertai ni mungkin Doktor boleh kongsikan sebelum kita tutup? Okey, jadi untuk pertandingan ni kita ada hadiah yang dipertandingkan lah. Jadi jumlah hadiah keseluruhan bernilai RM50,000. 8 pasukan terbaik akan mendapat RM5,000 untuk satu pasukan. Dan kita ada penaja daripada industri seperti Credit Fund yang akan bagi hadiah wang tunai lah kepada peserta.
Baik. Okey, baik, untuk maklumat lanjut mungkin boleh anda cari tahu menerusi program yang bakal dianjurkan ini, iaitu program Digital Innovation Creativepreneur DICE 2023. Baik, sekejap je masa berlalu. Kita tak cukup masa ni sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak kepada tetamu-tetamu kita. Apa khabar Malaysia dah pun sampai di penghujungnya, Nurul. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada para tetamu kita, dan sampai di sini saja. Assalamualaikum, salam hormat, dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.